Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan Ika. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe untuk Ika. Sebenarnya vlog Ika ini adalah tentang kehidupan Ika, kehidupan Indonesia, orang Indonesia menikah dengan orang Malaysia, dan Ika sendiri dengan family Ika sendiri. Dan juga tentang perbedaan-perbedaan yang Ika temui antara Indonesia dengan Malaysia. Bahas tentang culture shock atau perbedaan yang Ika jumpai, yang Ika terkejut selama Ika berada dekat Malaysia. Pasti dong ada perbedaan-perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia, terutama tentang bahasa, tentang budaya yang perlu kita macam hargai. Okay guys, minta maaf. Sebenarnya Ika bukan nak membeda-bedakan antara negara Malaysia ataupun Indonesia, tapi Ika nak memperkenalkan. Ika nak perkenalkanlah antara Indonesia dengan Malaysia. Okey, fahamkan maksud Ika? Macam itulah guys. Pengalaman Ika setelah Ika 7 tahun berada di Malaysia. Okey, jadi Ika minta maaf. Ika tak ada maksud apa-apa pun. Ika saja nak share pengalaman Ika selama 7 tahun di Malaysia. Okey. Yang pertama, Ika nak jelaskan tentang perbezaan bahasa. Bahasa tu memang sebenarnya bahasa Melayu, bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu kurang lebih sama lah. Tapi mesti ada lah kan perbezaan-perbezaannya. Yang pertama yang membuat Ika shock, iaitu pakcik, makcik. Pakcik, makcik. Pakcik apa tu? Pakcik, makcik. Bila dekat Indonesia tak ada pun sebutan pakcik, makcik. Bila kat Indonesia Pak De, Bu De. Betul kan? Lepas tu bila kita nak beli makanan yang ada dekat Malaysia ni, contoh kita nak beli dekat toko atau kedai atau kemah yang ada makanan-makanan sarapan ke apa kan, kita panggil dia makcik nak beli makanan. Bila kat Indonesia tak ada kan? Bila kat Indonesia, Kak, saya nak beli rotinya atau gimana gitu kan. Nah, nombor satu adalah pakcik, makcik yang membuat Ika shock, terkejut. Yang kedua, cikgu. Bila kalian tengok filem Upin Ipin, pasti kalian akan faham cikgu kan. Cikgu adalah bu guru, pak guru. Bila dekat sini adalah cikgu. Cikgu. Macam itulah. Lepas tu yang ketiga adalah anak buah. Kalau kat Indonesia anak buah adalah orang yang kita suruh-suruh, orang yang macam kita perbudak. Bila dekat Malaysia, anak buah adalah anak daripada kakak kita, anak daripada abang kita. Jadi kita panggil anak buah. Lain kan? Itu pun Ika terkejut. Anak buah? Ika pun dalam hati, ya dia anak buah kamu lah. Ika pun macam kan, rasa macam terkejut. Kata perbedaan antara Malaysia dan Indonesia yang membuat kita terkejut. Lepas tu limau. Bila kat sini limau. Bila kat Indonesia limau tu jeruk. Kalau kita kat Malaysia kita cakap limau, nak beli limau, pasti dia akan bagi limau. Kalau kat Indonesia jeruk lah kan. Lepas tu tembikai, iaitu semangka kan. Kapun, apa tu tembikai lain. Baru, masa Ika baru dekat Malaysia sekarang dah hafal lah. Tapi adalah sikit-sikit yang Ika tak hafal atau perkataan baru ada juga, meskipun 7 tahun pun ada juga. Lepas tu halia tu jahe. Lepas tu percuma. Percuma ni, contoh percuma tu bila kat sini tu gratis guys. Bila kat Indonesia percuma kan macam sia-sia. Apa yang kita buat macam sia-sia je kan. Itu percuma. Kalau dekat Indonesia percuma lah kita buat macam ni. Bila kat Indonesia. Bila kat Malaysia, tak payah bayar lah, ini percuma. Percuma? Sia-sia? Sia-sia ke Ika beli makanan ni? Ika pun fikir macam tu masa mula-mula Ika datang dekat Malaysia. Aduh, perbedaan. Tapi macam budaya kan, budaya Malaysia dari sudut bahasa berbeza. Kita pun kena hargai kan. Lepas tu seronok tu macam menggembirakan kurang. Lepas tu pusing. Nah, ini ada cerita kelakar ni guys. Pusing.
dulu Ika kerja kilang kan. Lepas tu ada akak sebelah Ika yang kerja dekat sebelah Ika tu. Dia cakap, Ika, tolong pusingkan kursi yang ada dekat sebelah Ika. Dia cakap, kursi tu pusing ke? Sebenarnya kalau dekat kepala kita yang sakit kepala, tu pusing, kepala Ika pusing lah, kepala Ika sakit kepala lah. Lepas tu akak sebelah tu cakap, Ika, pusingkan kursi yang ada dekat sebelah Ika. Lepas tu Ika fikirlah kan, kursi tu boleh pusing ke? Lepas tu Ika tanya lah balik kan, Kak, mana boleh kursi tu pusing kan? Pusing lah. Oh, ternyata pusing tu dia pusing, dia putarkan, macam kursi tu kita putar kan, maksud dia putar. Ika ingat kursi tu boleh pusing kepala dia. Macam perbedaan tu macam seronok lah kan. Kita macam ada macam terkejut juga ada, lepas tu macam happy juga ada kan, sebab kita macam beraneka ragam. Karena Ika duduk dua negara, jadi Ika faham lah kan. Lepas tu bang, itu pun buat Ika macam sok, tahu tak? Abang ni sebutan untuk lelaki, orang yang lebih tua daripada kita. Contoh kakak lelaki. Bila kat Indonesia kan, bila lelaki kita panggil kak je kan, perempuan kak, lelaki pun kak, yang lebih besar daripada kita lah umur dia kan. Nah, lepas tu masa mula-mula Ika kerja kan, mula-mula Ika datang Malaysia, kakak sebelah ni juga, Ika ini bang A lah kan, takkan Ika sebut nama. Ini bang A, ini technician daripada tempat kita. Dia dah tua lah guys, tak adalah tua sangat, tapi lebih besar, lebih umur dia lebih itulah daripada Ika. Dia kata ini bang. Lepas tu Ika macam, bang, oh kita panggil dia bang, kita abang, bang. Lain tak ucapan Ika dengan ucapan kalian yang orang Malaysia? Mesti dia macam abang. Bahasa dia macam abang lah kan, abang. Bila orang Indonesia yang sebut kata abang tu rasa macam merayu. Sebetulnya kita tak ada pun maksud macam tu kan, tapi sebab bahasa kita yang perbezaan tadi, jadi membuat kita macam merayu, macam mesra sikit. Sebab kita macam fikir bila kat Indonesia abang tu macam mesra lah kan. Jadi tapi sebetulnya tak ada maksud nak rayu-rayu kan. Kita pun takkan nak rayu orang yang lebih tua kan. So, itu pun perbezaan. Ika pun sampai sekarang nak panggil orang abang tu macam lain macam, tahu tak? Bahasa dia tu lain macam. Mungkin kalau orang Malaysia dengar Ika cakap bang, abang, macam lain. Sebetulnya tak ada maksud pun. Sebab perbezaan tadi, lepas tu Pontianak. Bila kat Indonesia, Pontianak adalah ibu kota, adalah suatu negeri. Bila dekat Malaysia, Pontianak adalah hantu kuntilanak guys. Hantu kuntilanak. Bila kat Malaysia nama dia Pontianak. Hantu Pontianak yang panjang-panjang tu lah guys, yang itu tahu kan, yang baju dia tak pernah jumpa, jangan sampai jumpa. Ika tulis guys dekat phone-nya, sebab kalau tak tulis memang Ika akan lupa. Ika memang sedikit loading orangnya. Budak tu adalah anak kecil. Jadi Ika pun ada cerita juga guys, sebab Ika ni kecil, orang kilang panggil Ika budak. Jadi jangan sakit hatilah kalau kat Indonesia budak kan orang yang kena suruh-suruh kan, macam anak buah, dia budak juga. Tapi kalau kat sini macam anak kecil lah, budak kecil, jadi panggil budak. Gitu, perbezaan lah. Ini nak jatuh pula. Okay. Lepas tu isi minyak. Kalau kat Indonesia bensin, minyak bensin. Jadi kalau kat Malaysia minyak, kalau kat Indonesia bensin. Lain kan. Pernah satu ketika masa Ika mula-mula dekat Malaysia, kawan Ika tu naik motor, perempuan kan, dia cakap jomlah isi minyak dulu. Isi minyak, ingat kan minyak yang kita goreng tu, sebab kan lain kan bahasa dia.
Lepas tu dia bawa Ika dekat stesen minyak tu. Ingat kan nak beli minyak, Ika cakap macam tu. Ternyata minyak tu bensin tu lah. Sebab bahasa kan. Lagi ni yang buat orang ini ada cerita gampang. Gampang tu bahasa yang tak boleh kita cakap kan. Bila kat Malaysia, bila kat Indonesia, gampang tu macam mudah, macam senang je. Gampang. Masa tu pernah guys, cerita dia masa Ika kerja kilang juga. Sebab baru-baru dulu Ika kerja kilang kan, Ika tak faham je. Ika cakap je apa yang Ika tahu kan, Ika yang faham. Ika cakap dengan kawan Ika, "Kak, gampang je kak." Lepas tu kawan Ika tutup mulut Ika. Jangan cakap gampang, dia cakap dengan pelan-pelan. Dia cakap sebab banyak orang kan, "Asal kak, gampang tu bahasa tak baik lah." Jadi untuk kalian, untuk orang Indonesia yang baru nak pergi dekat Malaysia, jangan cakap kalimah gampang juga guys. Untuk pelajaran lah kan. Tapi tak ada maksud apa pun, sebab kita pun tak tahu kan. Gampang tu bila kat Indonesia, senang je kak. Macam tu. Lepas tu itulah heboh lah Ika dengan kawan Ika. Yang terakhir tentang bahasa iaitu wayang. Wayang, kalau bila dekat Indonesia, wayang tu ibaratkan kesenian. Kesenian wayang kulit ke, macam tu. Bila kat Malaysia ni, wayang tu tengok wayang, tengok filem, tengok filem. Bila kat Indonesia, wayang tu yang kita fikir adalah wayang kulit tadi. Bila kat Malaysia, wayang adalah filem, tengok filem dekat bioskop, dekat pentas, dekat bioskop. Dulu masa Ika awal-awal lah kan, masa awal-awal berjalan dengan husband Ika ni, dia cakap dengan Ika, jom kita tengok wayang. Tengok wayang, ada ke wayang kulit kat sini? Itu pun macam pelik. Lepas tu akhirnya dia bawa lah Ika tengok wayang dekat bioskop tu. Maksud dia macam tu. Okay guys, sebetulnya banyak sangat bahasa-bahasa yang lain yang membuat Ika terkejut, membuat Ika shock. Sebab Ika dah duduk sini kan. Selama pengalaman Ika banyak sangat. Tapi kalau kita jelaskan terlalu banyak, mesti nanti akan panjang kan. Okay, lagi guys, sekarang dah dulu ya tentang bahasa. Sekarang Ika cakap tentang keseharian. Keseharian ya. Tentang ni guys. Yang pertama tentang trafik, jalan lalu lintas. Bila kat Indonesia, jalan lalu lintas tu guys, ini jalan kan, kita pergi dekat arah sana, selalu kat Indonesia kan banyak je yang dari sebelah ni pergi dari sana pergi sini. Kita macam amburadul. Tapi ada, bukan semua lah guys, tapi adalah kan. Bila kat Malaysia, bila pergi sana je, semua pergi sana, yang arah sebelah sana pergi sana je. Jadi tak payah risau, tak risaulah. Tapi bila dekat Indonesia, amburadul. Itu pun membuat Ika shock. Disiplin Malaysia. Okey, itu baiklah, okey lah. Lepas tu horn tau kan, yang tin 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 dekat motor, dekat kereta tu kan, tin tin. Bila dekat Indonesia, kita horn. Banyak kali kita horn dekat jalan-jalan tu kan. Contoh dekat lampu merah, orang tu lambat nak berjalan, kita horn. Tin 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 tin. Macam tu kan. Bila dekat Malaysia, tak ada guys. Dia jarang lah. Kecuali lah ada darurat ke, dia nak terlanggar ke apa, memang dia akan hidupkan horn tu. Bila kat Indonesia, banyak kali kita dengar suara horn tu kan. Din 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 din. Banyak lah. Lepas tu burung gagak. Tahu kan burung gagak? Macam mana lah bunyi dia? Tu ke? Macam mana? Yang membuat Ika shock pertama kali Ika datang kat Malaysia, Ika cakap dengan husband Ika, kat belakang rumah ada bunyi burung gagak. Macam mana bunyi dia? Macam tu ke? Macam tu lah nanti Ika share. Lepas tu kat Indonesia, bila ada suara burung gagak, maknanya ada orang yang nak meninggal. Entah family kita ke apa ke. Macam dunia mistis lah. Macam sebab budaya kan. Itulah tadi, budaya-budaya yang membuat Ika shock. Bila kat Malaysia, memang ramai guys. Memang banyak lah burung gagak yang bunyi-bunyi. Dan mereka tak terfikir benda nak.
ada yang meninggal lah, macam mana lah, tu tak ada guys. Jadi macam biasalah Ika cakap dengan husband Ika, ada burung gagak kat belakang tu. Ika terus berdoa lah, ya Allah semoga lah kita dilindungi macam ni. Sebab Ika mengikut budaya Ika yang kat Indonesia kan. Jadi macam pelik tau, macam ada perbezaan lah. Macam suami Ika macam pelik lah kan, apalah ni macam tu kan. Tu juga burung gagak tu buat kita kelakar lah. Lepas tu ni bila kat Malaysia, tak tahulah, sebenarnya memang tak boleh kot, tapi kebanyakan ini lampu merah guys. Bila naik motor kan, macam suami Ika tiba-tiba ini lampu merah, kadang dia ada dekat depan dia. Depan lampu merah kan, lampu merah kan, dia ada dekat depan, dia tunggu sampai hijau tapi dekat depan lampu merah. Sini lampu merah, dia beratur dekat depan daripada lampu merah. Itu Ika macam pelik. Sebab kat Indonesia mungkin ada kot, tapi tak seramai ni. Itu perbezaan Malaysia. Tu sebab pernah kejadian Ika dengan husband pernah pergi Bali guys. Sebab yang Ika cakap Indonesia, bila dekat lampu merah sini kita beratur dekat sini kan. Masa itu Ika dengan husband naik motor. Husband Ika dekat Bali masa tu, dia beratur dekat sini tunggu lampu hijau tu guys. Ika macam aduh, apa pula dekat sebelah sana, dekat ujung ada polis pula kan. Memang Ika macam ya ampun takutnya kan. Alhamdulillah tapi tak ada apa. Itu tak boleh tau, tak boleh. Dah tu tak ada orang jual abang-abang bakso. Tak ada orang jual bakso macam dia. Bila kat Indonesia, dia ada gerobak tau. Dia macam, dia boleh berjalan. Dia jual mie ayam lah, jual bakso lah, jual satay lah. Lalu dekat depan rumah kita bawa macam ni, bakso, satay. Macam tu guys. Seronok tau. Jadi kita duduk rumah pun kita boleh beli. Bang, beli ni bakso. Macam tu. Beli bakso lah. Dekat sini tak ada guys, jual-jual macam tu. Dia keliling tu tak ada. Kat Malaysia tak ada ya. Lepas tu sering bersedekah. Pernah satu hari bila bersedekah tu macam beramal guys. Tapi bila dekat Indonesia, kalimah bersedekah tu macam bersedekah dekat orang yang tak ada duit sangat lah. Macam, minta maaf ya guys, bahasa dia macam miskin lah. Lepas tu bila kat Malaysia bersedekah ni beramal. Jadi macam biasa je lah kan. Bukan sebab kita tu miskin sangat, minta maaf ya guys, bahasa miskin sangat ke atau macam mana tu. Pernah cerita guys, masa tu kawan Ika nak bagi Ika makanan. Lepas tu dia cakap, tak apa akak bersedekah. Dalam hati Ika macam mana tu, Ika miskin sangat ke macam tu. Itu 5 tahun lepas, 6 tahun lepas lah guys. Sebab Ika tak faham kan. Macam itulah buat Ika shock. Kata shock tadi. Dah tu bangsa. Bangsa ni pun ada perbezaan guys. Bila kat Malaysia ada 3 bangsa tau. Bahasa India Tamil tu kan. Lepas tu bahasa Cina dan juga bahasa Melayu tu sendiri. Nah, bila kat Indonesia macam suku lah kan, suku Jawa, suku Batak, macam tu lah kot kan. Tapi kat Indonesia lebih ramai lah. Tapi kat Malaysia ni macam bangsa dia ada 3 tu. Jadi bukan hanya orang Malaysia, bukan hanya orang Melayu saja yang duduk dekat Malaysia ni. Ada orang Cina juga, ada orang Tamil. Bahasa dia pun lain-lain guys. Yang India dia cakap India juga, terutama bahasa Tamil lah. Lepas tu yang orang apa? Cina dia cakap Cina juga. Macam tu, macam Ika orang Jawa lah. Ika boleh cakap Jawa tapi Ika bahasa nasional dia bahasa Indonesia. Macam tu lah. Macam orang Malaysia bahasa nasional dia Melayu tu, bahasa Melayu. Betul tak? Kalau ada salah tolong komen ya guys. Takut-takut ada salah lah. Jadi ada 3 bangsa tu. Bukan berarti, dulu ada juga mak Ika cakap, sebab Ika ada kawan orang India kan, mak Ika tanya, kawan kamu tak balik-balik dekat India ke? Dia cakap macam, tak, sebab dia orang memang dah tinggal dekat sini, dah tinggal dekat Malaysia ni. Jadi mereka memang 3 bahasa ni, memang India, Melayu dengan apa, Cina memang dah tinggal dekat Malaysia ni. Bukan
bukan rumah dia dekat Cina sana macam tu, tak tahulah asal usul dia macam mana. Nanti komen lah siapa yang tahu cerita-cerita dia kan. Okay. Lepas tu perbezaan juga masa puasa guys. Masa Ramadan, Ika tak dengar sangat suara tarawih. Mungkin sebab 3 bahasa tadi kot. Mungkin dia menghargai bangsa lain yang Cina dengan dia. Sebab tu dia mungkin tak dengarkan sangat, atau mungkin tak buat speaker yang keras sangat. Bila kat Indonesia kan, bila puasa kan, Ika macam rasa sangat benda tu Ramadan. Sebab apa? Sebab kita dengar macam suara dekat macam Ika mengaji, lepas tu dengan speaker yang keras-keras. Jadi satu kampung dengar. Itu rasa sangat Ramadan kat Malaysia. Kat Indonesia tu. Kat Malaysia kurang lah guys. Sebab mungkin tu kok menghargai dua bangsa tu kan. Jadi saling toleransi lah. Jadi itulah guys, perbezaan antara Indonesia dengan Malaysia yang membuat Ika shock, yang Ika jumpai. Jadi bukan bermaksud untuk Ika, sekali lagi bukan bermaksud untuk membeza-bezakan, tapi pengalaman Ika sendiri yang Ika jumpai. Okay guys, udah dulu video Ika kali ini tentang culture shock yang Ika jumpai selama 7 tahun di Malaysia. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe untuk Ika. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, ada satu bonus. Sorry. Jadi bila kat Malaysia jarang mati lampu, jarang sangat mati lampu. Lain macam dekat Indonesia, sebulan kadang sekali mati lampu, 2 bulan kadang sekali mati lampu, kadang 2 kali, mesti ada je lampu mati daripada atas kan. Bila kat Malaysia jarang mati. Jarang mati lampu, oh sayang, jarang mati lampu. Jarang mati lampu. Bila kat Indonesia sering mati lampu, oh sayang, sering mati lampu. Sering mati lampu. Perbezaan dia. Okay, bye bye. Subscribe. Sorry guys.